Pasal ini suatu pasal, maka lazim terkalimu dengan memutuskan apa ini. Itu tu. Ini satu pasal, satu bab, satu tajuk. Maka lazimkan olehmu dengan memutuskan aqabah ini. Maka hendaklah kamu ini memutuskan aqabah ini atau halangan ini. Yang ditakuti, yang ditakut, yang mempunyai tempat keputusan dan tempat kebinasaan. Yang ditakuti oleh ahli-ahli ibadat, yang boleh membawa seorang itu terputus dengan Allah ataupun membawa binasa kepada amal ibadat. Di dalam sehingga-hingga pelihara, sehingga-hingga pelihara. Oleh kerana ditakuti, halangan ini amat-amat ditakuti, hendaklah dipelihara, jaga betul-betul. Jangan sampai kita ini terhalang dengan aqabah ini, dengan halangan ini. Dan mana kalau kita terhalang dengan halangan ini, maka membawa kita terputus dengan Allah dan juga membawa kita binasa dalam amal ibadat kita. Bahawasanya empunya mata pada taat, maka orang yang punya harta itu adalah ketaatan. Maka sebagaimana kita di atas muka dunia, kita dikira orang yang beruntung, orang yang berjaya, orang yang bahagia kalau ada harta. Maka demikianlah juga di negeri akhirat, orang itu dikira bahagia, dia beruntung apabila ada mata benda ibadat. Maka seorang yang ada amal ibadat, maka dia akan senang, dia akan bahagia di negeri akhirat. Sebagaimana duduk atas dunia hari ini, orang ada harta biasanya bahagia, biasanya. Ataupun keuntungan dia ada, kesesaan dia ada. Maka demikianlah kepada orang yang mempunyai mata benda ibadat, orang yang ada hartanya ibadat. Maka rugilah kita kalau kita tidak ada harta. Sebagaimana kita nak pergi di suatu tempat, kalau orang itu pergi ke Mekah, memang dia bawa harta. Maka dengan ada harta dia belanja ke sana, maka mudahlah kehidupan dia. Tetapi ada orang yang dia pergi ke satu tempat tidak ada harta, bagaimana keadaan dia? Maka hidupnya susah. Maka demikianlah orang yang pergi di negeri akhirat tidak ada harta. Maka harta yang dimasukkan adalah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang taat. Maka orang yang melakukan ketaatan itu, mata pada taat, sebenarnya telah memutuskan segala aqabah, telah dapat berjaya memutuskan, maknanya menghadapi, melepaskan dirinya daripada aqabah ini, daripada halangan ini. Maka siapa yang putuskan halangan ini, maka berjaya dia. Dan telah menanggung demikian kepayahan. Namun demikian, dia menanggung berbagai-bagai kepayahan, musyaqqah, kesusahan dalam dia nak melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka sebenarnya kalau kita nak dapat sesuatu kejayaan, biasanya kita akan menempuhi beberapa kesusahan. Maknanya, kalaulah kejayaan itu dapat dalam keadaan mudah, maka demikianlah mudah kejayaan itu hilang. Tetapi kalau dia telah menempuh kesusahan demi kesusahan, lalu mendapat kejayaan, biasanya kejayaan itu membawa kekal. Maka orang yang nak dapat kejayaan, mereka bersusah payah. Nak mendapat kebahagiaan, kejayaan di negeri akhirat, bersusah payah di atas ke dunia. Menghabiskan masa beribadat, maknanya melakukan sembahyang, melawan hawa nafsu, maka mengalami beberapa kepayahan. Dalam mengalami beberapa kepayahan dalam melakukan amal ibadat, kadang-kadang sering jatuh kalah. Hari kita semangat ibadat, memang sungguh semangat. Hari dah malas, ya Allah, malas sungguh. Dan dia malas. Maka demikianlah, kita tak boleh biarkan diri kita malas, walaupun kita tahu memang kita malas. Maka demikianlah, kita ni kena bangkit balik, bangun balik, biar jadi rajin. Penuh rajin, dah sedar rajin, mari satu musibah, malas balik. Maka demikianlah, bangun jatuh, mengalami beberapa kepayahan untuk mencapai kebahagiaan. Lalu dikatakan bahawa menanggung demikian kepayahan. Apa yang payahnya? Yang payahnya nak lawan hawa nafsu. Kita ni duk kalah dengan hawa nafsu sebenarnya. Maka lawan hawa nafsu ni dia panggil mujahadah. Dan mujahadah ni bukan jalan mudah. Dan orang yang mujahadah ni bukan jalan sekat, setahun je dia mujahadah, orang kata tu. Kita tengok orang yang soleh, yang beribadat banyak. Ibadat banyak. Saya tengok ada seorang itu, dia berzikir sampai ke pagi. Maknanya 3 jam, 4 jam biasa. Kita 3-4 minit je jatuh tasbih.
Mula jatuh tasbih, lepas tu jatuh kepala. Kepala pun jatuh. Orang yang bertasbih sampai pagi, dia bertafakur, kita berdengkur. Dia orang boleh buat ibadat balik. Dan ada yang kita lihat sembahyang, banyak sembahyang, banyak sembahyang. Jadi kenapa dia boleh macam tu? Dia biasanya telah mengalami mujahadah yang begitu lama. Saya tanya Tuan Guru Haji Lah, salah seorang guru saya tengok dia sepanjang saya belajar di 4 tahun, dia tak pernah tinggal sembahyang sunat rawatib. Mana sebelum selepas. Ini pengalaman saya tengok, saya tak pernah tinggal. Tak tahu lah kalau terlepas pandang ke. Tapi ingat saya tak, kalau sembahyang sunat rawatib tak tinggal, yang fardu tu macam mana lagi? Yang fardu tu tak nak cakap lah. Maknanya ada sembahyang duha, maya tu bahkan dikatakan bahawa dia musafir, dia bertinggi tak tahu. Maknanya kita tengok Allah, Masya Allah. Macam mana dia boleh jadi kuat macam tu? Dia latih diri dia daripada budak. Bukan baru ni. Kita baru ni nak buat, nak jadi macam dia. Maka kesusahan. Maka begitulah. Oleh kerana kita ni dah kurang masa dah, banyak kita lalat, maka kena banyak lagi mujahadah. Maknanya kita kena untukkan masa kita untuk mujahadah, melakukan hawa nafsu, melawan hawa nafsu, dan juga meneruskan dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka telah menanggung demikian kepayahan, sehingga kata ulama, aku cuba melawan hawa nafsu selama 20 tahun. Selepas 20 tahun daripada itu, baru rasa tubuhnya ringan untuk beribadat. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Kita ini jangan gaduh-gaduh. Maknanya cepat sangat nak. Nak kalau boleh hari ini kita beribadat, maknanya seminggu kita beribadat, teruslah kita jadi gagah lalu. Tak, kita kena lawan. Memang kita biasa jatuh kalah, maka disuruh kepada kita berterusan dalam melakukan ibadat kepada Allah. Lalu dikatakan di sini menanggung kepayahan hingga hasil ia baginya, sehinggalah dia berhasil. Dapat memiliki apa? Baginya mata benda daripada ibadat, sehinggalah dia dapat memiliki ibadat. Sebagaimana orang seronok suka mendapat harta benda dunia, maka orang ahli ibadat suka seronok mendapat mata benda ibadat. Dia merasa suka beribadat. Dan kalau tak baca Quran, hatinya jadi gelisah, hatinya bersedih. Maknanya tak boleh sembahyang sunat itu kerana sakit, tak boleh nak bangun dah, tapi hati sedih. Sebab apa? Masa sihat boleh beribadat kepada Allah. Jadi nak beritahu bahawa biar kita memiliki harta benda ibadat tadi, biar kita dapat memiliki harta benda ibadat, tapi nak dapat itu kena lawan hawa nafsu. Maka dikatakan bahawa mata benda daripada ibadat ini yang sangat sedikit lagi amat mulia. Maknanya dapatlah harta benda ibadat. Dan ibadat yang kita buat jangan rasa banyak. Walaupun sedikit, tetapi ibadat itu amat mulia. 2 rakaat sembahyang, adakah sama dengan dunia dan segala isi? Tidak sama. Kalau orang itu dibandingkan dengan sembahyang 2 rakaat, dibandingkan segala harta, emas dan perak, hatta dikatakan bukit, gunung itu bertukar jadi emas lalu diinfak fi sabilillah, maka besar lagi sembahyang 2 rakaat. Ataupun emas dan menjadi bukit jadi emas, dinilaikan dengan sembahyang 2 rakaat. Tak boleh nak bayar, sembahyang 2 rakaat besar lagi. Maknanya begitu. Sebab itulah ketika mana Nabi didatangi seorang wanita Ansar. Tapi seorang ke beberapa kumpulan daripada wanita Ansar, wanita Madinah datang rumah Nabi. Bila datang rumah Nabi, entah macam mana terpandang katil Nabi, ataupun tempat tidur Nabi lah. Maknanya lalulah wanita Ansar ni balik dan hantar ke katil yang elok, katil yang mahal, yang empuk, dan nak juga Nabi ni kalau boleh tidur sebagaimana orang-orang Ropasi tu, komentar-komentar pemimpin sana, bagi katil yang elok. Jadi lepas daripada Nabi balik berdakwah, Nabi pergi rumahnya, Nabi tengok ada katil. Nabi tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Orang Terengganu kata, mari mana katil ni? Maknanya daripada mana katil ni dapat? Kata Siti Aisyah, katanya tadi ada wanita Ansar datang. Tak nyatalah seorang-dua orang ke wanita Ansar datang. Jadi dia ni
menghadiahkan. Boleh jadi dia dapat tahu bagaimana keadaan Rasulullah, kesusahan Nabi dalam keadaan tempat katil Nabi, tempat tidur Nabi begitu, maka dia ambil pun dia bagi pada Rasulullah. Hadiah saja. Rasulullah memberitahu kepadanya, kepada Aisyah, ya Aisyah, sebaiknya kita hantar baliklah. Kerana Nabi tidak mau hidup dalam keadaan macam ini, hantar balik. Jadi Aisyah ni berat. Dan Aisyah suka kan yang hadiah tadi. Lalulah Nabi suruh hantar balik. Aisyah diam saja, tak kata apa. Nabi ulang kali kedua, dan Nabi ulang kali ketiga. Kali ketiga Nabi mengatakan, ya Aisyah, aku ini kalau nakkan bukit tu jadi emas, maka Allah Ta'ala akan jadikan pada aku bukit tu jadi emas. Tapi takut benda ini menghalang ibadat kepada Allah, kerana ibadat kepada Allah Ta'ala itu lebih besar daripada apa? Daripada bukit yang jadi emas tadi. Jadi dibimbangi menghalang Nabi daripada tahajud. Sedangkan Nabi ini wajib tahajud bagi dirinya, sunat bagi umatnya. Dan Nabi kalau diberi katil yang empuk, yang hebat tadi, agak-agak tinggal tak tahajud. Nabi tak tinggal. Tapi kenapa Nabi kata macam tu? Kerana Nabi tahu untuk diri dia mungkin tidak ada masalah, tapi untuk umatnya nak beritahu apa? Bukan menolak harta benda dunia, bukan. Nak beritahu ibadat itu penting. Mata benda itu memang mata benda, tapi mana besar mata benda yang kita tengok hari ini, yakni apa yang ada di atas dunia dengan mata benda ibadat. Maksud mata benda ibadat itu yakni orang yang melakukan amal ibadat dikira orang itu ada harta. Orang yang tidak ada ibadat dikira tidak ada harta. Mungkin kita tak nampak harta apa sembahyang. Bukan kalau kita sembahyang, saya lepas sembahyang tengok dalam tas tangan kita penuh duit, penuh satu. Harta, waktu pakai sembahyang belaka tak boleh. Yang dikatakan harta itu harta di sisi Allah, yang mana Allah Ta'ala akan mengganjari ataupun membalasi amal ibadat yang dia lakukan semasa hidup di atas dunia. Lalu dikatakan bahawa orang ini kalau dia dapat amal ibadat, dia memiliki amal ibadat, maka dia telah mendapat harta yang sedikit lagi mulia, lagi mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan amal ibadat yang dikehendaki oleh Allah, yang dikasih oleh Allah adalah amal ibadat yang istiqamah. Kalau orang tanya pada saya, Ustaz, macam mana nak istiqamah? Saya akan jawab, saya pun tak tahu, sebab saya pun tak istiqamah. Maknanya, jadi amal ibadat yang macam mana? Amal ibadat yang istiqamah, yang dikasihi, yang disukai oleh Allah. Kul amantu billah summastaqim. Kamu katakanlah kamu benar-benar beriman, kemudian istiqamah dalam melakukan ibadat. Istiqamah dengan arti kata duduk di dalam kebaikan. Duduk dalam kebaikan saja. Boleh jadi kita tidak boleh istiqamah dalam majlis ilmu, tetapi hari yang kita tak pergi istiqamah dalam majlis ilmu tu, kita baca Quran di rumah contohnya, maka dia kira duduk dalam kebaikan. Kita tak belajar dengan orang ini, hari ini kita pergi belajar dengan orang lain, duduk dalam istiqamah dalam kebaikan. Bukan kata istiqamah, kena pergi kat ustaz ni tak boleh tinggal sehari pun. Maknanya, bukan begitu. Maknanya istiqamah dengan arti kata sentiasa duduk dalam kebaikan. Itulah ibadat yang dikasih oleh Allah. Dan istiqamah maknanya Allah Ta'ala suka walaupun sedikit, tak apa. Boleh istiqamah, dia baca Quran mula dia sehari. Maknanya, ataupun 14 sehari. Apa satu juzuk sehari. Satu juzuk saja sehari. Kalau satu juzuk duduk saja dah. Kira banyak dah zaman kita. Kalau zaman dahulu satu juzuk tu malu ke orang. Satu juzuk baca Quran tu menangis lagi. Allah, maknanya. Tapi hari ini satu juzuk tu kira banyak. Sebab apa banyak? Sebab kita sibuk ke lain. Dah sibuk orang apa? Sibuk main Facebook. Zaman hari ni. Zaman hari ni. Main komputer. Ataupun duk tengok TV. Maka dikatakan bahawa maka bahawasanya ia tiada ditakut atas mata bendanya itu akan demikian. Dahulu daripada Aqabah sebenarnya bukan takut sangat pada ibadat tu. Ibadat tu takut juga, dia tidak istiqamah. Tapi dalam istiqamah tu yang ditakuti lagi, dikatakan bahawa melainkan pada Aqabah ini. Aqabah ini yang paling ditakuti. Apa dia? Aqabah orang yang sudah dapat ibadat. Orang yang sudah dapat ibadat, dalam dia dapat ibadat, dia tak selamat lagi.
Kalau tak beribadat memang tak selamat. Ikut zahirnya begitu, kecuali Allah Ta'ala beri rahmat pada dia. Ini rahmat Allah Ta'ala nak beri pada siapa yang dia kendaki. Orang tu tak pernah semayang, tiba-tiba di akhir dia nak wafat, dia bertaubat, Allah Ta'ala masuk dalam surga ke dia. Ini rahmat Allah bagi siapa yang Allah Ta'ala kendaki. Kita jangan berangan-angan lah, agak-agak aku lah tu. Maknanya tak beribadat, maka yakin nak taubat, nak mati kita taubat, tu masuk surga. Ini rahmat Allah, kita tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala beritahu, mengajar kepada kita siapa yang soleh buat amal ibadat, siapa yang soleh buat amal ibadat, dia akan mendapat kebaikan. Lalu dikatakan di sini, seseorang yang melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia belum lagi selamat. Kerana amal ibadat yang dia buat itu belum tentu lagi Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala akan terima amal ibadat itu dalam keadaan ikhlas. Dan ikhlas yang menunjukkan ikhlasnya itu diterima apabila ikhlas itu membawa kepada dia takwa kepada Allah Ta'ala. Dan ikhlas dan takwa inilah yang menyebabkan dia mendapat keredaan Allah. Orang yang sudah mendapat keredaan Allah, dia sudah tidak lagi memandang keredaan makhluk. Dia tidak mencari keredaan makhluk. Siapa yang masih lagi mencari keredaan makhluk, dia dikira belum lagi ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa ini orang ahli ibadat, sudah melakukan amal ibadat. Sebab itu kadang-kadang kita pelik, kenapa orang ahli ibadat banyak menangis? Padahal orang ahli maksiat lah banyak menangis. Jadi nak tanya saya, di antara orang ahli ibadat dengan orang ahli maksiat, biasanya siapa yang banyak menangis? Ahli ibadat banyak menangis. Ahli maksiat kali menangis tak buat, tak maksiat. Maknanya kecuali dia menangis dengan maksiat yang dia tak boleh nak buat, seperti dia berjudi, dia kalah judi, menangislah kalau judi. Itu tidak dikehendaki begitu. Tapi kadang-kadang orang ini sudah soleh. Banyak kita baca kisah-kisah bahawa kebanyakan orang-orang yang soleh hidupnya dalam keadaan sentiasa takut kepada Allah, padahal dia sudah ahli ibadat. Sufyanus Tsauri, dia melakukan amal ibadat, dikatakan bahawa orang dah tahu lah dia ahli ibadat yang banyak, tapi ketika mana dia hampir-hampir wafat, dia menangis, takut, menggigil tubuhnya. Sedangkan dia ini ahli ibadat. Anak muridnya jadi hairan, kenapa Tuan Guru ini tak menangis sedangkan Tuan Guru ini ahli ibadat? Kenapa? Kerana ini aqabah ini, halangan ini. Kerana halangan ini kadang-kadang tidak lepas. Kalau ada halangan ini, ibadat tertolak. Kalau ada perkara ini, ibadat tertolak. Ini bagi orang yang buat amal ibadat kepada Allah. Jadi kalau orang buat amal ibadat belum lepas, kita yang kurang ibadat, macam manalah keadaan kita? Maka kita teruskan lagi, biar kita pula naik kepada peringkat ahli ibadat. Dalam kita menjadi ahli ibadat, kita teruskan lagi, biar kita benar-benar jadi ahli ibadat. Kita kesaksian dia, supaya orang belakang boleh. Lalu dikatakan di sini, melahirkan aqabah ini, maka bahawasanya ada padanya yang memutuskan, ada benda yang memutuskan yang ditakuti dirampas. Boleh ada perkara yang memutuskan apa? Memutuskan hubungan dengan Allah. Dan yang ditakut dirampas, dan dirampas dan ditanggal ataupun ditinggal, dicabut padanya akan mata benda perniagaan, boleh tercabut, boleh hilang, boleh terlepas. Bila ada benda ini, akhirnya amal ibadat itu jadi sia-sia. Ingat, kita yang melakukan amal ibadat jangan bangga, jangan merasa kita ni sudah soleh, jangan merasa kita ni sudah baik, jangan kita rasa sedar saja. Sesiapa yang rasa, dia merasakan bahawa agak-agak diri dia kata kalau mati dia tak ada benda dah, boleh masuk syurga. Orang ini tertipu daya. Tertipu daya sebenarnya. Dan ramai orang yang menyangkakan bahawa dia ini sudah lepas, tapi hakikatnya belum lepas. Tapi sebenarnya orang-orang yang menyangka dia tak lepas, orang itu banyak lepas di sisi Allah Ta'ala. Maka ada ibadat-ibadat yang kita buat ini, belum tentu lagi orang tu datang membawa ibadat. Kadang-kadang ada yang dia buat amal ibadat, tapi dia balik tak ada ibadat. Dia pergi ke pasar, letak barang-barang dalam baku, sampai rumah kosong, rupanya baku bocor. Ada yang menyebabkan bahawa barangnya hilang ataupun tercicir, amal ibadatnya itu terhapus.
Maka dikatakan di sini, inilah yang ditakuti oleh ahli ibadat. Maka inilah yang dikatakan oleh Sufyan Tsauri ketika dia nak mati, dia menangis. Dia kata dia bimbang kerana takut kepada amal ibadatnya itu. Takut apa amal ibadat itu banyak? Ya, amal ibadat itu banyak, tapi takut tidak terima. Sebab apa takut tidak terima? Ini kena baca lagi. Tanggal padanya akan mata benda perniagaan dan yang membinasakan dan boleh membawa binasa. Amal ibadat itu membinasakan, lagi hendaklah dipeliharakan. Sedangkan amal ibadat itu hendaklah dipeliharakan. Ya, peliharakan dia bahawa nyata daripadanya kebinasaan, kerana sudah nyata amal ibadat yang kita buat boleh binasa. Jangan rasa selamat, amal ibadat tu boleh hilang tu yang kita buat tu. Walaupun Allah Ta'ala, tengok Allah Ta'ala bagi. Kalau orang buat jahat berapa? Sekali buat jahat, berapa Allah Ta'ala bagi? 1. Tapi kalau orang buat baik, 10. Kalau baik, kebaikan itu berterusan, diganda-gandakan lagi. Kalau kebaikan itu diikuti oleh orang ramai, maka berterusan pahala. Namun demikian, pahala-pahala yang banyak itu boleh menjadi hilang. Sekali mata saja boleh hilang. Maknanya dengan pahala yang banyak tadi. Lalu dikatakan bahawa nyata daripadanya kebinasaan, yang membinasakan atasnya akan taat, membinasakan akan taatnya. Sampai satu peringkat Allah Ta'ala tak terima ibadat. Sehingga kan amal ibadat kita ni akan naik-naik. Mula dia tengok sembahyang kita contohnya. Dia tengok sembahyang kita bagaimana wuduknya, bagaimana dirinya benar-benar bersuci daripada hadas kecil, hadas besar. Lepas tu bagaimana wuduknya, bagaimana sembahyangnya menutup aurat, bagaimana sembahyangnya rukun syarat dia, syarat-syarat dia, sah batal ada ke tidak ada yang batal, sah ke tidak sah. Sudah sah, naik satu tingkat. Bila naik pula satu tingkat, tengok amal ibadat dia pula. Naik macam mana amal ibadat dia ni, sempurna ke tidak sempurna. Tengok sempurna, naik lagi. Akhirnya tengok ada tak amal ibadatnya. Umpama ada amal ibadatnya bukan kerana Allah, maka jatuh balik. 7 tingkat ni amal ibadat kita nak naik ni, ditapis 7 tingkat. Naik selapis, ditapis. Betul-betul bersih. Macam buah nyong. Kita tak makan buah nyong. Kita nak ke santan tu macam mana? Nak dapat ke santan tu. Santan pun kita tak makan santan. Kalau makan santan, beli santan kotak, terus tok dah air, capai batu minum rasa-rasa. Tambah lagi. Maknanya daripada pokok tadi tu, daripada pokok tinggi kena jatuhkan debuk jatuh atas tanah. Tak cukup dengan tu, kena ambil kapuk, kena belah lagi. Kena koyok pula tu. Dia jadi tempuruk. Tempuruk tu kena katok pergi pecah pula. Lepas pecah pula, ada pula kena di mesin pula, pacu. Maknanya lepas pada tu ramah pula nak keluar santan. Santan tu tak lagi, kena letak atas api pula. Akhir sekali baru dapat ikan 3 rasa. Maknanya siapa saya tahu? Salah. Gula. Allah. Orang tak pandang masuk ke sini tu. Walaupun saya ini sentiasa tolong orang rumah saya di rumah. Setakat ini saya tolong tengok dan tolong makan. Barulah dapat gula, maknanya. Yang nak tu bukan, buangnya tu nak gula. Maka demikian amal ibadat kita ni akan ditapis oleh Allah satu persatu, sampai satu peringkat tiba-tiba tidak ada ikhlas ataupun ibadat bukan kerana Allah, akhirnya dicampakkan balik. Bagaimana amal ibadat kita nak sampai pada Allah? Sebab itu kalau kita faham betul-betul, tak ada masa kita nak fikir lain. Tak ada masa. Siapa anak tak ingat nak beli baju lagi, mikir seorang diri. Kalau aku memang tunggu mikir sungguh. Maknanya apa? Maknanya amal ibadat kita ini Allah Ta'ala akan tengok betul-betul. Dan amal ibadat itu boleh binasa, boleh terhalang amal ibadat kita. Maka dikatakan di sini, kemudian yang terlebih besar yang ditakut lagi, yang lebih besar lagi ditakut lagi, yang melengkapi akan dia jatuhnya ini ada dua benda, dua penyakit. Nak kapur tu jauh dah apa-apa lagi. Yang memutuskan akan keduanya, yang memutuskan akan ibadat itu dengan keduanya, iaitu riak dan ujub. Ni nak kabur. Ini nak kabur bahawa orang yang melakukan amal ibadat dalam keadaan riak, yakni menunjuk-nunjuk pada orang dengan tujuan kepada orang lain, maka amal ibadatnya ditolak. Ataupun ujub.
Ujub ini dia merasa kagum. Daripada perkataan takjub, rasa kagum. Kagum apa? Dia kagum dengan amal ibadatnya. Dia merasakan bahawa dia lebih baik daripada orang lain. Kenapa dia rasa dia lebih baik pada orang lain? Sebab dia itu boleh buat ibadat. Maka orang yang kena penyakit ujub ini dah ahli ibadat. Dan orang yang kena penyakit riak juga ahli ibadat. Kalau dia tak buat amal, nak tunjuk orang apa? Dia tak buat amal pun nak tunjuk apa orang. Tapi bila dia buat amal, maka ramai ahli ibadat itu ibadatnya ditolak kerana dua sifat ini. Yang pertama sifat riak, yakni buat amal ibadat bukan kerana Allah, nak tunjuk orang. Dan yang kedua ujub, yakni dia ini merasa dia lebih baik ataupun dia rasa kagum pada dirinya disebabkan bahawa dia ini telah berjaya melakukan amal ibadat. Sebab itu ulama kata jangan pandang pada ibadat kamu. Jangan pandang. Kalau kita pandang pada ibadat kita, kita akan kira ibadat kita. Masya Allah, tahajud tidak pernah tinggal, baru start 2 hari. Maknanya tahajud tak pernah tinggal, baca Al-Quran sudah banyak. Maknanya orang lain tak start di Quran dengan Ramadan, kita sudah 2 kali khatam dah. Maknanya kita cakap seorang diri saja. Maknanya ketika itu kita sudah bangga dengan amal ibadat. Masya Allah, amal ibadat kita ni sebenarnya kecil saja di pandangan Allah Ta'ala. Yang besar itu rahmat Allah. Tak ada apa kalau dikira nikmat Allah Ta'ala beri dengan ibadat kita tak padan. Sebab ada orang dia buat amal ibadat dia cukup banyak, maka ditimbang amal ibadat dia banyak. Bila ditimbang memang beratlah amal ibadat. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu amal ibadat yang dibuat katanya selama 800 tahun. Dalam 800 tahun ni umat yang terdahulu, dalam 800 tahun itu tidak ada di dalamnya maksiat. Tidak ada maksiat. Maka bayangkanlah ibadatnya itu begitu berat. Lalu diambil dengan nikmat mata sahaja. Maka nilaian nikmat mata itu bila ditimbang, lebih berat nikmat mata lagi kalau dibandingkan dengan ibadat yang dilakukan. Maka ibadat kita ni, kita tak ada rasa bangga sikit saja. Lepas tu orang-orang yang soleh sudah dapat memahami, semakin dia buat banyak, semakin dia rasa lalai dia banyak. Dia rasa dia lalai banyak kepada Allah Ta'ala, semakin banyak amal ibadat dia buat. Maka ulama kata, jangan kamu tengok kepada ibadat yang kamu buat, tapi kamu kena bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Apa nikmat Allah Ta'ala beri? Allah Ta'ala telah memberi nikmat kita boleh buat ibadat. Itu nikmat. Kita ni duk fikir je, maknanya kalau boleh nak dengan ibadat yang kita buat ni, biar Allah Ta'ala beri sesuatu pada kita. Jangan begitu. Kita buat amal ibadat ni, kita serah kepada Allah Ta'ala. Janganlah kita semayang, maknanya tengok fadilatnya apa. Macam saya cerita dahulu kan, bila saya kata semayang sunat duha ni murah rezeki, dia semayang tak murah-murah pun, dia pun tinggal semayang. Itu untuk apa semayang tu? Untuk apa? Sebenarnya yang paling penting nak tanya, mana penting rezeki itu ke ibadat? Ibadat itu lebih penting. Nanti Allah Ta'ala bukalah pintu rezeki apabila seorang itu sudah dekat dengan Allah. Tapi yang paling penting bukan rezeki itu. Yang paling penting itu mendapat redha Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dua penyakit ini, riak dan ujub, adalah penyakit yang kena pada ahli ibadat. Maka bila kita tahu macam itu, jangan bangga-bangga. Nanti kita bergubuk-gubuk melakukan amal ibadat itu sudah bagus. Sudah bagus. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Maknanya bergubuk-gubuk baca amal ibadat, buat ibadat. Kerana apa? Kerana fadilatnya lebih. Alhamdulillah. Tetapi bahaya, kena jaga diri kita. Jangan kita rasa riak, jangan kita rasa ujub. Maka ulama suka ataupun menyarankan kepada kita, orang yang afdal ini orang yang suka menyembunyikan amal. Lalu ditanya, apakah ciri-ciri orang yang dia ini makrifat kepada Allah, orang arif billah? Di antara ciri-cirinya adalah kitmanul amal, menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal. Maknanya ini di antara sifat orang arif billah, orang yang benar-benar mengenal Allah. Semakin dia beribadat, semakin rasa tidak ada apa-apa. Maka yang keduanya, dia merasa dia pakai kepada Allah, lalu dia hanya bergantung dengan Allah. Maka kita ni bergantung dengan Allah, tak boleh gantung dengan amal.
Allah Ta'ala ni dari segi tauhid, Allah Ta'ala nak masukkan kita dalam surga, mesti tengok amal ke? Mesti tengok amal ke? Wajib ke bagi Allah Ta'ala tengok amal? Tidak. Allah Ta'ala boleh beri orang itu. Kan saya dah beritahu, orang ahli maksiat tiba-tiba mati pun Allah Ta'ala boleh masukkan dalam surga. Ini hak Allah. Kita jangan persoal af'al Allah. Jangan persoal Allah Ta'ala ni nak masuk saya ke surga ke, tak masuk ke surga ke. Ya, masalah kita ni, kita sudah benar-benar jadi hamba pada Allah ke tidak? Itu yang kita tu dibimbangi, nanti kita terlalu memikirkan itu, akhir kali kita buruk sangka pada Allah. Kita dah lah malas beribadat, lalu kita kata nak masuk dalam neraka tu aku tu. Jangan. Sebab apa? Sebab hati kita ni sentiasa lalai kepada Allah. Tumpukan kita melakukan amal ibadat dan buatlah amal ibadat kerana Allah. Kadang-kadang dia mari juga mari ujub. Dia mari juga mari riak. Mari juga apatah lagi kalau orang banyak puji kita. Atau apatah lagi kalau orang itu selalu memandang ibadat kita. Kalau kita tahu orang itu memandang amal ibadat kita, kan kita jadi semangat. Dia jadi semangat saja. Allah suka kita. Orang memandang amal ibadat kita jadi semangat saja. Ini jaga. Sebab itu disuruh kita agar sentiasa beristighfar. Zikrullah tak boleh tinggal dalam pengajian kita. Yang kita baca hari ini kitab Minhajul Abidin tidak boleh tinggal. Mesti kena ada zikrullah. Kerana apa yang kita baca pada dalam kitab ini semua membicarakan tentang hati. Kerana kalau hati orang molek habis. Kenapa orang tu baik? Sebab hatinya baik. Dia tak akan jadi hatinya jahat tapi orangnya baik. Boleh ke tu? Dia tidak boleh. Dia akan jadi baik orang tadi dengan sebab hatinya baik. Sebab itu dikatakan bahawa Allah Ta'ala dia lebih memandang hati kita daripada amal ibadat kita. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Satu hari Allah Ta'ala tak pandang harta benda, tak pandang anak-anak. Anak-anak ni termasuk anak buah, termasuk pengaruh dan termasuk mengikut Allah Ta'ala tak pandang. Tapi Allah Ta'ala memandang apa dia? Kecuali illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Maka nak selamatkan kita, hati itu yang kita datang dengan Allah bersih. Tapi kalau hati itu masih lagi ada hasad dengki, masih ada lagi riak, masih lagi ada ujub, ada lagi takabur, maka ibadat yang macam ini menyebabkan tidak sejahtera kita. Itu maksudnya tidak sejahtera. Maknanya tidak aman kita daripada Allah Ta'ala. Dengan arti kata boleh menyebabkan amal ibadat kita tertolak. Maka hendaklah sebutkan pada tiap-tiap suatu daripada keduanya itu usulnya. Maka sebut maknanya ingat. Sentiasalah kita ni ingat pada dua perkara ini. Dua perkara ini yang memadakan, yang mencukupkan kita dengan peliharaannya cukup. Dengan memeliharanya, dengan kita ingat, amal ibadat kita boleh hilang. Dengan apa? Dengan riak, dengan ujub. Boleh hilang amal ibadat kita. Bukan kata saja-saja je tak. Maknanya amal ibadat kita buat tu boleh hilang bila ada penyakit dua ini. Inilah yang ditakuti oleh orang yang soleh. Inilah yang ditakuti oleh ahli-ahli ibadat. Dan menyebabkan nanti kalau bangkit dekat negeri akhirat tak ada amal. Allah ruginya kita kalau bangkit dan kadang tidak ada amal. Ketika itulah kita sangat-sangat memerlukan amal kita. Tiba-tiba bangkit, Nabi sebut dah nanti akan datang manusia akan datang, dia bawa pahala puasa, pahala haji, pahala zakat dan sebagainya. Tetapi apabila sampai masa bila ditimbang sudah tidak ada lagi amalnya. Banyak sebab, tapi di antara sebabnya apabila dia melakukan ibadat dalam keadaan riya, dalam keadaan ujub. Kalaulah kita nak latih, cuba latih juga duduk di rumah. Ketika kita keseorangan, kita memperbanyakkan amal. Sama ada baca Quran, berzikir dan sebagainya, kena memperbanyakkan amal. Jadi tujuan dia apa? Tujuan kita nak latih diri kita. Supaya kita buat ni bukan kerana makhluk, kerana Allah. Dan kadang-kadang kita ini, bila kita melakukan amal, memang datang dia. Marilah dalam hati kita, lintasan hati kita, merasakan kita baik ataupun merasakan orang lain lebih teruk pada kita, merasakan bahawa kitalah orang yang memberi kebaikan pada orang ramai. Maka ketika itu kita kena banyak beristighfar kepada Allah. Ketika itu kata Imam Al-Ghazali, ketika datang riak, ketika datang ujub, kamu ingatkan balik, penyakit inilah yang merosakkan amal aku.
Penyakit inilah yang merosakkan amal aku. Sehingga ada ulama, kalau dia buat amal ibadat, dia mari saja, mari saja dirinya rasa bangga, dia terus beristighfar. Kadang-kadang dia berhenti buat amal tadi, kerana bimbang amal tadi boleh merosakkan dia. Setelah itu baru dia kembali melakukan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah, kita disuruh agar jaga dan ingat penyakit ini ada sama pada kita. Kecuali orang yang betul-betul dapat dibersihkan. Kau kuat amal ibadat, kadang-kadang kau tak selamat. Semakin kuat amal ibadat, semakin tidak selamat. Maka kerana takutnya, maka menangis Sufyan Nusawri. Sufyan Nusawri mengatakan bahawa aku bimbang takut amal ibadat aku ini tidak diterima oleh Allah. Bukan masalah banyak, masalah ikhlas. Kalau orang itu ikhlas, lagi banyak, lagi baik maknanya. Maka dikatakan bahawa mudah-mudahan memadai kepayahan kamu akan kedua. Mudah-mudahan dengan kamu ingat sama. Ada ujub, ada takabur, ini penyakit yang boleh merosakkan amal kita. Bila nak buat saja, mari riak, mari. Kadang-kadang bila mari tu kita sudah lalu, ni riak ni. Kita kena balik-balik. Niatkan balik lillahi ta'ala. Lepas tu banyakkan beristighfar kepada Allah. Kerana kita tahu bahawa ibadat kita tadi kadang-kadang didatangkan bukan kerana Allah, kerana makhluk. Maka kita kena ingatkan ini. Setiap masa ingat. Kerana setiap kali kita nak makan, kita ingat kalau makanan yang memudaratkan, kita tak makan. Maka kalau makanan ada mudarat juga, maka demikian juga dengan amal juga ada mudarat. Maka perkara ini mesti kita ambil berat, kena jaga betul-betul. Maka siapa yang melakukan amal ibadat, dia bersih dari penyakit besar ini, penyakit barah ini, riak dan ujub ini, menyebabkan seseorang itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan penyakit riak ni penyakit macam mana? Maka dengan izin Allah, insya-Allah, dengan izin Allah Ta'ala, maka ada pun riak itu, ya ini buat kerana amal ibadat, kerana makhluk, bukan kerana Allah. Maka aku sebutkan padanya pertamanya firman Allah. Maka ingat firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, innallaha khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Maknanya ini ayat Quran. Ayat Quran, Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allah Ta'ala lah yang menjadikan langit dan menjadikan bumi. Kemudian dikatakan seumpamanya pada bumi, seumpamanya, dan seumpama langit dan bumi. Maknanya selain daripada langit dan bumi, semua yang Allah Ta'ala jadikan. Bukan kata Allah Ta'ala jadi langit bumi, oh pokok-pokok, gunung-gunung orang lain pula. Dan seumpamanya langit dan bumi, yang ada di langit dan di bumi, semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika itu Allah Ta'ala memberitahu tentang penciptaannya, diturunkan pekerjaan antara keduanya. Maka Allah Ta'ala turunkan kepada kita ini satu urusan, satu perintah daripada Allah. Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi, lepas tu Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Apa Allah Ta'ala perintahkan kepada kita? Antara keduanya itu, di antara langit dan bumi, supaya kamu ketahui bahawasanya Allah Ta'ala tiap-tiap sesuatu itu amat kuasa. Maka Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala perintahkan langit dan bumi tadi. Di langit diturunkan hujan, di bumi ditumbuhkan tanaman. Maknanya ini semua dalam urusan Allah, dalam pentadbiran Allah Ta'ala. Dan bahawasanya Allah Ta'ala sebenarnya telah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu ilmunya, dan Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap sesuatu. Betul ke? Tinggal. Dan diturunkan pekerjaan antara keduanya, supaya kamu ketahui bahawasanya, maka kedua-dua tadi diuruskan oleh Allah. Macam kita kata tadi, di langit diturunkan hujan, di bumi ditumbuhkan tanaman. Itu di antaranya. Bahawasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa, dan Allah Ta'ala berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Semuanya Allah Ta'ala uruskan, Allah Ta'ala tentukan dengan kebijaksanaan Allah. Maka Allah Ta'ala boleh, maknanya, mengadakan apa yang ia kehendaki. Jadi kita ni sebenarnya tidak ada apa-apa sebenarnya. Sebenarnya semuanya datang daripada Allah. Jadi kita bila kata datang daripada Allah, kita tidak boleh lupa. Hatta kita gerak jari, kita lupa Allah.
Orang yang soleh setiap pergerakan jari dia dan segala dia selalu ingat kepada Allah. Dan sedikit pun dia tidak melihat akan perbuatan dia. Dia melihat ini semuanya perbuatan Allah. Sehingga kan orang mukmin yang Nabi sebut, orang mukmin ini apabila diberi musibah, dia sabar, nikmat dia bersyukur. Kerana hatinya sentiasa ingat kepada Allah. Dia melihat ini semua af'al Allah. Af'al Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa dia dapat memahami dan dapat merasai betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu Allah Ta'ala berkuasa, tapi bila Allah Ta'ala beri sesuatu nikmat, kita lupa sekejap Allah. Dia mari lupa sekejap. Maknanya maka kita merasakan Allah kalau tidak sabit ni. Kalau beri contoh beginilah, semua tidak ada kuasa, yang ada kuasa Allah. Tapi kita kalau kita sakit betul-betul sakit, tiba-tiba beri makan obat, nampak obat selalu, tak nampak Allah. Itu bahawa Allah Ta'ala beri obat. Nampak selalu obat, nampak obat. Kalau Allah Ta'ala bagi apa-apa saja, kita nampak benda yang Allah Ta'ala bagi, dan kita tak nampak Allah Ta'ala yang memberi. Allah Ta'ala beri penyakit sesama buruk. Benda yang kita cari, yang pertama cari topeng untuk hidup. Maknanya yang kedua cari obat. Takutnya kita pada penyakit, dia takut tayang ke Tuhan. Ini hijab dia panggil. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, dia kata Allah Ta'ala ini berkuasa di atas segala sesuatu. Maknanya kalau Allah Ta'ala lah yang menurunkan penyakit, Allah Ta'ala juga berkuasa menarik penyakit tadi, menyembuhkan. Tapi kita tak nampak, kita terhijab. Ini masalah tauhid kita kepada Allah. Tapi dari segi teorinya, memang Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala belaka, ni beri penyakit. Tapi betul Allah Ta'ala belaka yang memberi penyakit. Dan maka setiap pemberian yang Allah Ta'ala beri tadi, Allah Ta'ala turunkan sakit, Allah Ta'ala beri nikmat, kan itu semua ada hikmah. Semuanya nak suruh apa tu? Allah Ta'ala bagi suruh apa? Suruh ingat ke dia. Allah Ta'ala beri sakit pun ingat, suruh nikmat pun ingat. Kita ingat apa? Kalau beri sakit, ingat ke topeng, tutup hidung. Ada juga jual ke tak tu? Ingat berobat. Terhijab kita dengan Allah. Ini bahagian tauhid. Tapi saya tak nak ulang tauhid panjang. Maknanya, tapi nak beritahu Allah Ta'ala ini berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dan bahawasanya Allah Ta'ala telah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu ilmunya. Dan Allah Ta'ala telah meliputi segala sesuatu ilmunya. Maknanya setiap apa yang ada di atas muka dunia ini dalam ilmu Allah. Sesiapa yang menolak ilmu Allah, dia kata, tahu ke Allah Ta'ala sampai pasir dekat tepi pantai, tahu belaka ke dia? Takkanlah benda tu tahu juga. Boleh jadi syirik pada Allah, boleh jadi kufur kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala kata meliputi segala sesuatu yang ada di atas dunia. Hatta kalau dikatakan betapa banyak pasir yang ada di pantai, seluruh yang ada atas bumi, Allah Ta'ala tahu. Tahu semua, dia tahu. Banyak mana helaian rambut di atas kepala semua manusia yang ada di atas muka dunia, Allah Ta'ala tahu. Kita kena serap, jangan fikir akal. Takkan tahu belaka. Kena tahu belaka. Allah Ta'ala itu meliputi ilmunya. Tahu, makanya maka yang paling penting lagi disebut wallahu alimun bizati sudur. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati. Manusia kita bolehlah, maknanya boleh kita tunjuk-tunjuk, tapi Allah Ta'ala kita tak boleh nak tipu. Walaupun kita sembahyang ni, kita kata kita ikhlas, tapi Allah Ta'ala tahu tak ikhlas lagi. Kan sudah diceritakan dahulu, orang yang ada ilmu, disampaikan ilmu, tanya buat apa? Aku bagi nikmat, kamu buat apa? Kita duk ngajar semua. Duk ngajar semua, maknanya maknanya nak tolong agamamu, ya Allah, kerana-Mu, ya Allah. Bukan kerana-Mu. Tapi kerana apa? Kerana pengaruh, kerana nama, kerana harta benda, kerana-Mu manusia. Jadi nak beritahu bahawa bukan kerana Allah. Akhirnya Allah Ta'ala tahu amal ibadat. Allah Ta'ala tahu belaka. Maka dikatakan di sini, dengan tiap-tiap sesuatu ilmunya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu belaka ilmunya. Maka berfirman bahawasanya, akulah yang menjadikan 7 petala langit, 7 lapis langit. Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan Allah Ta'ala jadikan 7 lapis bumi, 7 lapis langit itu dalam ilmu Allah.
Dan Allah Ta'ala mencipta alam ini, harus bagi Allah Ta'ala mencipta alam ini. Dan Allah Ta'ala mencipta perkara mungkin, perkara alam ini, perkara makhluk dengan sifat kudrat dan iradat. Kerana dalam kitab Tauhid mengatakan al-qudratu wal iradatu muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Sesungguhnya kudrat iradat ini tertakluk kepada perkara mungkin, yakni Allah Ta'ala mencipta alam, maka dengan sifat kudrat iradat. Yang kita faham, iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala ingin mengatakan sesuatu jadi, maka jadi. Maka kita faham, jadi. Bukan dengan sifat kalam. Allah Ta'ala menjadikan alam dengan sifat kudrat dan iradat. Hanya nak beritahu bahawa berkuasanya Allah. Bila Allah Ta'ala katakan jadi. Maka nak menyatakan sifat iradat. Kalau Allah Ta'ala kata jadi ini iradat Allah. Kalau kita kata jadi, tak jadi, tak bagus. Ini iradat itu. Macam-macam kita nak mesti jadi. Nak buat roti canai jadi lepeng. Takkan nak undi dah, uli agak-agak jadi roti canai, lepeng tak bagus. Tak jadi. Tapi Allah Ta'ala kata jadi. Ini dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala menjadikan langit, 7 petala langit dan bumi, dan barang yang antara keduanya. Dia antara keduanya, antara langit dan bumi. Ada apa antara langit dan bumi? Tak ada benda. Cuba beritahu saya. Siapa boleh beritahu? Ada cikgu sains sini. Antara langit dan bumi ada apa? Langit dan bumi, antara langit dan bumi kita kata apa? Ada pokok di atas bumi. Antara langit dan bumi. Maka antara langit dan bumi itu begitulah, banyak-banyak ada. Adanya udara, adanya oksigen, adanya karbon monoksida, macam-macam. Jadi nak beritahu apa yang ada di langit dan bumi itu semua dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiap-tiap kejadian ini dan tiap-tiap kejadiannya semuanya duduk dalam Allah Ta'ala. Ini balik kepada tauhid. Dalam kejadian ini, dan yang indah-indah Allah Ta'ala jadikan yang indah-indah. Indah pandangan mata kita ni kalau kita tengok ciptaan Allah, indah-indah. Hebat kejadian Allah Ta'ala menjadikan langit, bumi dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala nak menciptakan yang lebih indah lagi boleh. Ya Allah Ta'ala tunjukkan di atas muka bumi ini keindahan Allah. Dan di sana, di dalam syurga ada lagi yang lebih cantik lagi yang Allah Ta'ala ciptakan. Menunjukkan bahawa betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mencipta ni segala-gala yang ada di atas muka dunia ni untuk manusia. Maknanya Allah Ta'ala jadikan pokok itu semua untuk manusia. Untuk manusia. Maka Allah Ta'ala suruh kita, Allah Ta'ala beri lagi kelebihan kepada kita. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Apa maksud sebaik-baik kejadian? Ada 2 tangan. Orang hutang ada 2 tangan. 2 kaki. Ada binatang pun ada 2 kaki, ada 2 tangan. Dan sebaik-baik manusia. Ada rambut. Orang Allah, binatang pun lebih lagi dari kita. Ada mata. Semua binatang ada mata. Tapi yang apa lebihnya manusia? Ada akal. Ada akal. Maka dengan akal ini suruh tunduk kepada Allah. Sebab tu manusia walaupun dia kecil, dia boleh menguasai binatang. Walaupun binatang besar. Harimau boleh letak dalam zoo. Harimau tak letak kita dalam zoo, dia tak tahu. Tapi kita boleh letak harimau letak dalam zoo. Kita pakat tengok dia dari jauh. Jangan tengok dekat, bahaya. Nak beritahu. Gajah kita mana besar? Besar gajah. Gajah besar. Tapi kita boleh harap. Gajah tak pernah harap kita. Tapi kita boleh kan? Gajah duduk, dia pun duduk. Tubik dekat, cak gajah duduk. Jadi nak beritahu, kita menguasai dia. Allah Ta'ala mencipta kita. Lalu dalam keadaan macam itu, dan barang yang antara keduanya pada tiap-tiap kejadian ini, dan yang indah-indah, dan aku padakan, aku cukupkan. Cukupkan untuk siapa? Untuk kita semua. Cukupkan dengan tilik engkau, supaya engkau menilai, memandang. Tilik itu dia tilik, satu tilik dengan mata kasar, 2 tilik dengan mata hati. Orang tilik dengan mata kasar, dia akan nampak zahir. Orang tilik mata hati, dia akan nampak melihat siapa yang menciptakan perkara yang zahir itu. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa tilik engkau, kamu tilik betul-betul. Allah Ta'ala cipta hebat. Dekat di langit sana ada awan.
Awan, maknanya ada awan. Jadi bila ada awan, Allah Ta'ala mencipta awan itu biwairi amadin tarawnaha. Maknanya kamu tengok tanpa tiang sebagaimana yang kamu tengok. Ada awan tu, ada tali tak yang pegang tak? Tak ada. Tak ada maknanya. Atau ke dunia mana ada, kalau ada balon, dia tok gap, habis gap jatuh balik. Ada kita jalan, sambil-sambil jalan, hitam-hitam, awan jatuh atas kepala, tak ada. Allah Ta'ala cerita biwairi amadin tarawnaha, aku jadikan itu dalam keadaan tidak ada tiang sebagaimana kamu lihat. Kemudian awan-awan ni macam mana? Bila kita masuk dalam kapal terbang, rupanya awan tu boleh langgar. Kapal terbang boleh langgar awan. Rupanya boleh masuk dalam awan. Oh begitu. Mana boleh masuk dalam awan? Dan awan tu ada air, tapi kenapa bila langgar tak ada air pun? Kemudian jatuh pula air tadi. Mana bila ada air, maksudnya berat. Kerana isi padu yang paling berat adalah air. Kerana dia tumpat, jadi berat. Memang air boleh tu. Air tadi, awan yang ada air, tapi bila kapal terbang langgar, tak basah tiu. Bahasa muda, bahasa orang kampung je. Nah, maknanya tak ada basah kalau langgar, pada ada air. Masya Allah, hebat Allah Ta'ala. Sebab tu kita kalau ambil buahnya tu, dia ambil apa dalam tumbuhnya dia panggil? Tumbuhnya. Lagi lah, asal faham dah. Kemudian kita ambil sesuatu benda, kita ambil pensel, kita pun masuk cocok atau tubik. Bila dia ada air dalam, pensel tu akan basah betul. Tapi tidak basah. Melihat hebatnya Allah Ta'ala. Sebab tu orang tengok awan, dia ingat Allah, dia rasa takut. Kita tengok awan, kita ingat baju kita. Angkat tempayan. Nanti hujan turun, itu je. Masya Allah. Itu tengok dengan mata kasar, orang tengok dengan mata hati, tengok lain. Lalu dikatakan bahawa tilik kamu supaya kamu ketahui. Supaya kamu ketahui bahawasanya aku Tuhan, kata Allah. Akulah Tuhan, kata Allah, yang kuasa, yang maha berkuasa, lagi alim, lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala menjadikan kita. Maknanya Allah Ta'ala boleh mematikan kita. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui, maknanya Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Allah Ta'ala tahu kita ibadat untuk siapa. Allah Ta'ala tahu ibadat kita ini ke mana. Maknanya Allah Ta'ala mengetahui. Lalu dikata aku berkuasa, lagi alim, lagi maha bijaksana akan segala khafiyat, segala perkara yang tersembunyi. Tersembunyi semuanya Allah Ta'ala tahu. Masya Allah. Kita datang ke sini semua nak menuntut ilmu, tapi Allah Ta'ala tahu ni apa-apa. Hatta orang yang menyampaikan ilmu pun Allah Ta'ala tahu. Kamu ni niat dia apa? Allah Ta'ala tahu belaka. Maknanya kerana Allah Ta'ala mengetahui segala yang tersembunyi. Dan tidak ada terhijab bagi Allah, tidak ada. Sebab tu dia panggil ta'alluq inkishaf dalam bab tauhid. Kata ulama tauhid, Allah Ta'ala mengetahui semut hitam yang berada di dalam malam yang gelap gelita, di atas batu hitam yang besar. Nampak batu hitam, semut hitam itu nampak. Kita nampak macam mana? Dah lah gelap gelita, semut hitam pula kecil pula, batu pula besar pula. Tak nampak. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawa akulah yang menjadikan kamu. Kalau aku menjadikan kamu, kamu kena ikut aku. Dan kamu kena ikut aku, dan aku tahu apa yang kamu buat. Maka Allah Ta'ala tahu yang tersembunyi. Di antara apa yang tersembunyi? Di antara yang tersembunyi, Allah Ta'ala tahu niat kita. Allah Ta'ala tahu tujuan kita. Allah Ta'ala tahu ke mana maksud kita. Semua Allah Ta'ala tahu. Maka kata Allah, kalau begitu, jangan buat ibadat kerana lain, kerana aku tahu. Mana tahu maknanya. Tapi kalau manusia dah tahu. Siapa tahu orang ikhlas tak ikhlas? Jangan kata orang lain lah ikhlas tak ikhlas. Kita pun dah tahu ikhlas itu tahu kita. Siapa ikhlas tolong angkat tangan. Ada. Saya ikhlas tak? Ada. Tak boleh, kita tak tahu kita ikhlas. Tapi walaupun kita boleh kata saya ikhlas, kita kata kita ikhlas sebab kita nak jadi orang ikhlas. Tapi adakah kita benar-benar ikhlas? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala tahu khafiyat, segala yang tersembunyi. Maka dikatakan di sini, dan engkau sembahyang. Ini nak beritahu ni. Dan engkau sembahyang 2 rakaat. Dan engkau sembahyang 2 rakaat, yang kamu sembahyang 2 rakaat serta barang yang ada pada keduanya, Allah Ta'ala tahu.
Dalam 2 rakaat tu Allah Ta'ala tahu yang ada dalam sembahyang tu, sama ada riak ataupun ujub, Allah Ta'ala tahu dalam sembahyang. Masya Allah. Kalau kita renung betul-betul, rasa macam tak ada benda kita. Ibadat kita ni tak ada apa-apa. Lepas tu saya tanya tuan guru saya, heran saya. Dia beritahu kepada saya, dia ini daripada kecil lagi ayahnya hantar ke pondok. Daripada kecil lagi ayah dia hantar ke pondok. Jadi bila ayah dihantar ke pondok, dia maknanya daripada dia sebelum balik lagi dia sudah duduk di pondok, gurunya sudah ajar dia sembahyang. Maknanya daripada dia kecil dia tak pernah tinggal sembahyang. Suasananya suasana pondok. Tapi dia beritahu kepada saya bahawa dia telah mengqadhakan sembahyang bertahun-tahun. Kita berasa berasa tak ada, rasa daripada kita balik rasa tak tinggal sembahyang. Tapi kita buat nyanyi korang. Mudah sembahyang jaga. Kena qadha, maknanya kita kena qadha juga. Sebab kita ni banyak lalai pada Allah. Dia beritahu dia qadha lagi sembahyang. Masya Allah, qadha lagi sembahyang, sedangkan dia tak pernah tinggal sembahyang pun. Qadha sembahyang. Kenapa dia takut? Bila dia pandang, dia rasa tak ada apa pun dia. Maknanya tidak ada apa, mula qadhakan lagi sembahyang tadi. Maka kenapa? Kerana Allah Ta'ala tahu kedudukan kita, ujub ke, takabur ke, sombong ke, riak ke, Allah Ta'ala tahu amal ibadat kita. Benda yang ada, yang sekecil-kecil di atas muka bumi ni, Allah Ta'ala kata, aku tahulah ke? Maknanya Allah Ta'ala tahu. Kita banyak benda tak tahu. Manusia ni tak tahu. Jangan kata tahulah. Apa dia tak tahu? Di antaranya esok apa yang berlaku, siapa tahu? Yang kedua, mengenai rezeki, banyak mana besok, siapa tahu? Tak tahu. Yang ketiga, mengenai amalan dia, siapa tahu? Tak tahu. Yang keempat, mengenai kematian dia, siapa tahu? Semua tak tahu. Allah Ta'ala mengatakan. Dan dikatakan bahawa apa ni, anak dalam kandungan pun tak tahu. Maknanya orang ini Allah Ta'ala jodohkan dia, Allah Ta'ala dah tahu dah dia ada anak berapa. Allah Ta'ala dah tahu dah kedudukan dia, rezeki macam mana. Kita tak tahu. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala kata sembahyang 2 rakaat serta barang yang ada pada keduanya, barang yang ada dalam 2 rakaat tadi. Apa yang ada? Agak-agak apa yang ada dalam 2 rakaat? Ada maidin, ada maidin. Tengok sembahyang tu maidin, pun tak ada. Mana? Kadang-kadang kita tengok sembahyang main mikir dah, makan puluh ini pakai baju apa? Makan puluh. Tengok akad takbir lepas zuhur. Tengok akad takbir sembahyang zuhur ni. Lepas zuhur ni nak pergi rumah dia 2 lagi tepat lagi. Allah Ta'ala tahu dalam sembahyang kita. Masya Allah. Maka Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam 2 rakaat kami, 2 rakaat yang kita sembahyang tadi. Daripada yang raib-raib, yang tidak tahu, yang benar perkara yang raib-raib. Raib-raib ini dari di sisi kita, di sisi makhluk, tapi di sisi Allah tidak raib. Maknanya daripada yang raib-raib dan juga taksir dan kecuaian-kecuaian kita, Allah Ta'ala tahu. Ini yang kita takut. Sebab kita tak khusyuk sembahyang. Ada seorang muslimat daripada Kuala Lumpur datang, nak tanya saya, Ustaz khusyuk tak sembahyang? Nyanyi daripada jauh tadi pun nak tanya, mari nak tanya kita khusyuk tak khusyuk. Apa dia tanya kita? Mana? Jangan ada percaya dengan pakai jubah serban, ada percaya ke? Kalau pakai jubah serban 5 lapis baru kosong, apa kita pakai 5 lapis? Pasal dia percaya. Saya tak terjawab kita, Masya Allah. Saya rasa kita nak tukar, saya rasa motif lebih kosong pada saya. Kita tukar, kalau boleh tukar. Kita dah tahu kedudukan kita, tapi Allah Ta'ala tahu kita. Dan kita tahu bahawa kita ni memang banyak taksir. Apa mana taksir? Taksir ni cuai kepada Allah. Allah Ta'ala tahu. Maka taksir, maka tiada memadai dengan tilikku kepadamu. Tak pandang ke lagi aku tilik kepadamu? Tak pandang lagi ke yang mu ni tahu bahawa aku tilik kamu? Dan dengan pengetahuanku bagimu, maknanya dengan pengetahuan yang aku tahu tentang diri kamu. Sebab tu Allah Ta'ala turun ayat. Kenapa Allah Ta'ala turun ayat mengenai ayat ni? Inna Allaha khalaqa sab'a samawati. Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi
Lepas tu Allah Ta'ala kata, aku dah tahu segala-galanya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu apa yang ada di langit dan bumi yang sehalus-halusnya Allah Ta'ala tahu, termasuk apa yang ada dalam hati kamu. Dalam hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Maka tak padangkah lagi pengetahuanku terhadap dirimu, bagimu, dan dengan pujiku atasmu. Dan Allah Ta'ala memuji kita, maknanya, dan syukurku bagimu. Dan Allah Ta'ala suka ataupun syukur, maknanya berterima kasih Allah Ta'ala kepada kita. Tapi kita ni patutnya kita kena berterima kasih pada Allah banyak. Maknanya tak cukup ke lagi dengan apa yang aku beri padamu? Maknanya sehinggalah kita lalai. Allah berat, tak nak jawab kita. Kita ni tak nak jawab depan Allah. Tak nak jawab di hadapan Allah. Dan sampai sekarang kita datang kau dekat dengan Allah, sampai sekarang hati kita ni tak lagi bersih lagi dengan Allah. Macam mana kedudukan kita? Maknanya, lepas tu saya kagum dengan seorang ustaz. Dia daripada Singapura. Ketika mana saya pergi ke Yaman, saya jumpa dia. Dia sudah berumur lah, mana lebih tua pada saya. Dia bawa keluarga dia duduk di sana. Dia ajak saya duduk, tapi nanti apa masih apa tu. Dia kata dia duduk di Singapura ni, dia berdakwah. Dia tahu saya berdakwah, dia pun cerita hal dakwah dia. Masya Allah, saya nak lawan kita dengan dia. Dia berdakwah sehingga kan dakwah dia dipercaya. Maknanya banyak orang-orang yang di kalangan artis-artis pun insaf. Maknanya insaf kembali. Tapi satu peringkat dia tinggal, anak-anak buah dia tinggal. Dia kata tak apa, sebab ada sudah ramai pendakwah. Dia kata setelah mana dia memikirkan tentang hal dia, tu fikir tentang hal dia, mari dia mikir. Dia kata Allah, saya ni nak sampai ke Tuhan, dia nak sampai pada Allah Ta'ala. Pada ada ajar orang diri tak selesai lagi, tidak selesai lagi. Lalu dia main-main mikir. Kerana duk fikir hal dia ni, duk fikir amalan dia dengan Allah, duk fikir mengenai kedudukan dia dengan Allah Ta'ala. Lalu mari rasa takut. Lepas tu dia lari pergi bawa adik-adik kau dia buat ibadat. Sampai tu guru dia perintah suruh balik, mula nanti dia balik. Tapi tidaklah dia tinggal kampung dia, tak ada orang. Ramai lagi pendakwah-pendakwah maknanya yang lain. Sebab itu orang kalau kita fikir diri kita, fikir amal kita, Masya Allah. Bahkan kita boleh tengok amal kita masa kita balik sampai sekarang, rasa supaya je kata. Rasa-rasa. Maknanya dengan ibadat kita, kekhusyukan kita, kelalaian kita begitu. Maka disuruh kita ni agar sentiasa memperbaiki diri dengan Allah Ta'ala. Sebab tu pengajian kita sebenarnya, kalau kita masuk dalam bab kitab ini, kita tak boleh lepas daripada zikir pada Allah. Mesti kena berzikir kepada Allah. Sebab zikirlah yang membersihkan hati. Kadang-kadang amal yang banyak itu boleh merosakkan hati. Amal banyak kalau tidak dibersihkan, maka tidak dikatakan bahawa sehinggalah kamu kena ingat bahawa Allah Ta'ala ini ingat kepada kita dan memandang kita hingga aku kasih, sehinggalah aku kasih. Allah Ta'ala kasih kepada kita dan memberi nikmat. Tak cukupkah Allah Ta'ala tanya, dengan aku kasih kepada kamu, memberi nikmat yang banyak kepada kamu, sehinggalah kita lalai kepada Allah. Dan diketahui makhluk supaya memuji akan dikau. Tapi yang mu nak cari makhluk juga puji. Mu tambah ke aku puji kamu, kata Allah. Orang yang saleh dia suka mencari pujian Allah. Kalau kita beribadat memang kita nak cari pujian Allah, boleh. Maknanya. Tapi kalau kita beribadat nak cari pujian makhluk, tak boleh. Itu bukan jalannya. Maka Allah Ta'ala kata, baik, kalau kamu tak mau puji aku tidak mau aku memuji kamu, mu nak makhluk puji, maka aku suruhkan kamu dengan makhluk. Maknanya, mu buatlah kata. Maka nanti dekat negeri akhirat, maka Allah Ta'ala akan kata apa? Allah Ta'ala akan kata, kamu carilah bahagian kamu dengan orang yang kamu beribadat kerananya. Dulu masa buat amal ibadat kerana apa? Kerana nak orang tu puji, maka pergi kepada orang tadi. Dulu kerana apa kamu beribadat? Kerana nak suruh pok mertua kasih, maka pergi ke pok mertua.
Pergi kepada tu. Ini contoh saja. Maka demikianlah kita ini. Allah Ta'ala kata, tak cukup ke aku ini beri kepada kamu, dan aku ini puji kamu, dan aku ini suka dengan kamu. Allah Ta'ala kasih kepada kita kalau kita ini jadi ahli ibadat kepada dia. Allah Ta'ala gembira. Allah Ta'ala gembira bila tengok kita ni buka Al-Quran, membaca Al-Quran. Allah Ta'ala gembira bila dia tengok kita ni, kita pegang tasbih, kita berzikir pada Allah. Allah Ta'ala gembira bila kita, Allah Ta'ala beri harta pada kita, kita ambil harta, kita beri pada jalan Allah Ta'ala. Gembira Allah Ta'ala. Tapi gembira Allah Ta'ala itu apabila kita buat kerana Allah. Tapi Allah Ta'ala macam mana nak gembira bila kita buat bukan kerana Allah. Allah Ta'ala ini gembira juga sebenarnya, tapi tidak serupa makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tengok amalan ni, dan setiap amalan yang buat kerana Allah, Allah Ta'ala gembira kepada kita. Maka Allah Ta'ala kata, mu nak suruh aku gembirakan, mu nak gembirakan makhluk. Kalau nak gembirakan makhluk, pergi kamu kepada makhluk, jangan pergi pada aku, kata Allah. Itu gambarannya. Maka demikianlah, rupa-rupanya bila direnung-renung, banyak kita buat amal ibadat untuk makhluk rupanya, bukan untuk Allah Ta'ala. Maka kalau begitu, kita kena kembali balik kepada Allah Ta'ala dan banyak puji Allah. Bila kita banyak puji Allah, bila banyak tasbih, banyak puji Allah, satu hari nanti kita amal ibadat memang kerana Allah. Tapi bila kita banyak sebut-sebut makhluk, ingat-ingat pada makhluk, nanti satu hari ibadat kita kerana makhluk. Tapi disuruh kita sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala agar amal ibadat kita diterima oleh Allah. Maka dikata diketahui makhluk supaya memuji akan dikau. Dengan demikian tu rupa-rupanya kita buat supaya makhluk puji. Orang yang buat ni nak suruh makhluk puji, maknanya yang pertama ibadatnya biasa tidak istiqamah. Bila makhluk puji dia semangat, lepas tu makhluk tak puji dia malas. Maknanya. Dan yang kedua, orang yang buat amal ibadat kerana makhluk, dia hanya rajin depan makhluk saja. Depan Allah, dia akan jadi malas. Maknanya. Dan biasanya orang yang buat kerana makhluk ini, kerana hatinya tidak ada Allah dalam hati. Kalau ada Allah dalam hati, dia akan buat kerana Allah. Tapi itulah yang berlaku pada kita. Susah ni nak masukkan Allah dalam hati ni. Masukkan Allah Ta'ala dalam hati ni cukup baik. Jadi kita disuruh agar masukkan Allah Ta'ala dalam hati. Buat sesuatu itu biar kerana Allah, dan sentiasa minta ampun dengan Allah. Minta ampun dengan Allah agar amal ibadat kita ini diterima oleh Allah. Bukan senang. Akhir zaman dah kita duduk ni. Orang tanya pada saya, Ustaz, betul ke di akhir zaman kita ni? Memang akhir zaman pun. Betul ke orang kata di akhir zaman orang mati banyak syirik pada Allah? Mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Betul ke Ustaz, orang yang akhir zaman ini, orang yang amal ibadahnya sudah tidak diterima kecuali sedikit? Ya, disebut dalam hadis sebenarnya. Akhir zaman ni, maknanya amal ibadatnya sedikit saja. Hak beriman balik tukar syirik. Yang lepas pada syirik beriman balik, lepas tu balik pada syirik. Kadang-kadang mati dalam keadaan syirik tadi. Wal-iyazubillah min zalik. Maka sebab itulah kita ni duduk dalam zaman fitnah. Zaman yang kita ni dilalaikan dengan harta benda dunia dan sebagainya. Maka tak ada jalan lain, kita kena kembali kepada Allah. Dan zaman kita ni zaman yang perlu kita sibukkan diri kita dengan Allah. Saya tanya seorang maulana. Masa tu saya dijemput untuk ceramah. Saya tak tahu pun yang bahawa tu dia ada. Betul tak saya kata, kalau dia ada saya tak boleh nak ceramah. Sebab dia ni maulana, ulama besar. Betul lah. Dia punya tawaduk, tiba-tiba dia mari kata nak dengar kita. Saya kata pada penganjur, apa tu panggil saya, panggil dia patutnya. Dia tak tahu, tak boleh nak cakap itu. Saya tanya pada dia. Saya kata ada satu hadis. Kata maulana, saya nak tanya satu hadis. Satu hadis mengenai di akhir zaman Nabi cerita akan berlaku fitnah demi fitnah, kekecohan demi kekecohan. Maka Nabi sebut ringkas hadis itu, orang yang tidak terlibat dengan fitnah ini lebih selamat. Yang berjalan dengan berlari, berjalan lebih baik. Yang berjalan dengan duduk lebih baik. Saya tanya dia, secara ringkas dia kata di akhir zaman nanti orang sudah tidak sibukkan diri dengan ibadat.
Maka sesuatu yang menyibukkan, melalaikan kita daripada ibadat, itulah fitnah. Bukan fitnah tengok gambar video tu saja. Benda-benda yang melalaikan kita kepada ibadat, itu dikira fitnah. Apa maksud fitnah? Fitnah ni benda yang membawa pada dosa. Banyak benda-benda yang melalaikan kita kan. Jadi sesuatu yang melalaikan kepada kita, itu fitnah. Jadi dikatakan bahawa kalau kamu ini duduk dalam satu tempat, tiba-tiba ada benda yang melalaikan kamu, tak kira apa-apa pun, maka kamu telah masuk dalam fitnah. Maka jangan terlibat dalam fitnah. Keluar balik. Sibukkan kamu dengan Allah. Sibukkan kamu dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Jaga. Kadang-kadang kita mikir ni, kita mikir benda yang luar, kita tak mikir apa yang kita nak bawa pada Allah. Dia fikir. Kita fikir saja, fikir. Amal ibadat kita mana? Mana pembaikkan kita untuk ikhlas? Mana pembersihan kita daripada penyakit-penyakit hati? Akhirnya kita ni duduk dalam kerugian saja. Maka disuruh kita perbaiki amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah Taala kasih. Kita nak memperbaiki amal ibadat, kasih, dan kena bersungguh. Kalau kita sungguh-sungguh, betul-betul kita nak kembali pada Allah, dan kita berdoa malam-malam, ya Allah, aku nak sungguh kembali pada, tunjuklah jalan. Allah Ta'ala kata, lanah diyannahum subulana, aku akan tunjuk jalan pada kamu. Allah Ta'ala tunjuk jalan. Tapi betul lah, tekadkan hati kita memang betul nak beribadat. Kamu sibuklah benda-benda lain, nak sungguh beribadat pada Allah dan berdoa pada Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala tunjuk jalan. Kena bersungguh-sungguh. Lanah diyannahum subulana, Allah Ta'ala tunjuk jalan. Bila Allah Ta'ala tunjuk jalan kita kepada Allah, Masya Allah, baru kita rasa. Masa tu nak nangis-nangis. Sebab apa nak menangis? Sebab kita baru sedar lama ni kita tertipu daya. Tertipu daya dengan Allah, dengan apa yang ada, dan lalai kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa diketahui makhluk supaya memuji akan dikau dengan demikian itu, adakah ia sempurna ataupun ada yang demikian itu berakal? Adakah itu benda yang sempurna buat ibadat kerana makhluk? Dan adakah itu dikira orang yang berakal, orang yang bijak? Adakah orang yang bijak dia buat amal ibadat itu kerana makhluk? Adakah redha akan dia seorang bagi dirinya? Adakah dia disuka orang redha pada dia, ataupun dia nak mencari redha seseorang untuk diri dia? Supaya orang redha ke dia, orang suka ke dia. Oh, jujur sungguh mu baca Quran sama. Supaya rasa macam tu. Maka sayanglah engkau, makna rugilah kita, sayang sungguhlah kita. Rugi amal ibadat kita. Betapa ramai orang yang sembahyang tapi dia dapat dengan letih dan lengah saja. Betapa ramai orang yang berpuasa dia dapat lapar dan dahaga sahaja. Jawapannya kerana tidak ikhlas kepada Allah. Sampai hari ni kita rasa Allah jauhnya, kita tak ikhlas lagi rasa ni. Maknanya tiada hari minta panjang umur. Minta panjang umur supaya apa? Minta panjang umur supaya sempat bermakrifat pada Allah. Maknanya biar kita sebelum kita mati kita nak juga rasa nikmat. Nikmat apa? Nikmat khusyuk sembahyang. Nikmat dalam keadaan kita benar-benar jadi hamba pada Allah. Renung betul-betul, renung, tengok Allah kita duduk dalam nafsu. Banyakkan duduk dalam nafsu je. Ibadat tu nafsu lagi tu. Dalam ibadat tu nafsu lagi. Maknanya, tidakkah kadang-kadang kita baca Quran 1 juzuk, 2 juzuk, mari dah nafsu tu. Mari dah, masa tengah baca Quran, mari dah. Oh, banyak aku baca. Mari, duduk dalam nafsu lagi. Untung kalau orang tu selamat dia daripada tipu daya nafsu. Maka dikatakan bahawa adakah orang itu orang yang bijaksana berakal, adakah redha akan dia seorang bagi dirinya, adakah dia nak cari redha pada orang lain, redha orang lain pada dirinya? Dengan demikian itu, maka sayanglah engkau, sayang sungguh, sayang 1000 kali sayang. Maknanya maka tiadalah engkau berakal. Hakikatnya kamu bukan orang yang bijaksana. Siapakah orang yang bijaksana? Orang yang disijin, orang yang ada pangkat, orang yang ada kedudukan, orang yang boleh jawab soalan, orang yang boleh tanya dalam program Tanyalah Ustaz. Itu bukan orang bijaksana. Semua bukan orang yang bijaksana. Dah siapakah orang yang bijaksana?
Orang yang bijaksana adalah orang yang hatinya tunduk pada Allah. Itu orang bijaksana. Selagi mana hatinya tidak tunduk pada Allah, itu bukan orang bijaksana. Kita ni bijak, dia tunggu zahir je. Oh bijak sungguh, boleh jawab tak apa. Ada seorang tu dia tanya orang ketua, tapi tanya lah. Oh, dapat takat sikit-sikit saja. Akhirnya dia rupa-rupanya dia nak beri pandangan. Itu pandangan dia, tak ada salah pun. Adakah bijak? Tidak bijak. Yang bijak sana adalah orang yang tunduk hatinya kepada Allah dan dia beramal. Beramal apa? Beramal kerana Allah, untuk Allah, dan dia beramal untuk hidup kehidupan selepas daripada kematian dia. Lepas mati ni ada hidup lagi. Iaitu kehidupan kita dengan Allah Ta'ala. Dan kita ni datang tangan kosong. Kita datang ni tangan kosong, nanti kita balik bekalan masing-masing. Dan Allah Ta'ala beri peluang sekali je ambil bekalan. Tak hidup 2 kali. Maknanya bahawa Allah Ta'ala beri kanak-kanak sekali, remaja sekali, muda sekali, dewasa sekali, tua sekali, hidup sekali. Maknanya dia datang ke dunia, lepas tu bangkit. Masa tu Allah Ta'ala tengok, aku bagi kamu kehidupan di atas ke dunia, apa yang kamu buat. Dan Allah Ta'ala sudah diberi alam takun ayatuna tutla, tidakkah ayat-ayat kami sudah dibacakan? Iya, sudah dibacakan. Dah, bagaimana? Kenapa kamu tidak beramal ibadah? Allah, ya Allah, wala ba'alaina syikwatuna. Ya Allah, kami ini dikuasai oleh hawa nafsu kami. Kami ini telah ditipu dengan tipu daya yang ada di atas dunia. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada tipu daya. Moga-moga Allah Ta'ala beri kita di kalangan orang yang ikhlas dalam melakukan amal ibadat. Moga-moga Allah Ta'ala bersihkan kita daripada penyakit barah, riak dan ujub dalam melakukan amal ibadat. Moga-moga Allah Ta'ala kumpulkan kita dan keluarga kita yang ada di luar sana, dalam kat rumah. Moga-moga Allah Ta'ala jadi kita kan orang yang baik, yang diterima amal ibadat oleh Allah Ta'ala. Dan moga-moga kita ini dapat mengecap makrifat kepada Allah sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rizqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.